今天我要短讲第一篇，上帝呼召以利亚。 Hari ini saya akan khotbah singkat yang pertama tentang Allah yang memanggil 我们大概用了5个月讲上帝对大卫的呼召， Kira-kira sudah 5 bulan kita menghabiskan waktu untuk membicarakan panggilan Tuhan kepada Daud. 那是3000年以前的事情。 Itu merupakan peristiwa 3000-an tahun 上 yang 帝 lalu. 拣选了一个很年轻的大卫，预备作为以色列的王。 Dia telah memilih seorang Daud yang sangat muda untuk dipersiapkan menjadi raja bangsa Israel. 大卫是一个非常特别的旷世奇才。 Daud adalah seorang yang sangat unik, yang sangat jenius. 原来在历史上，像大卫这样的青年没有第二个。 Rupanya di dalam sejarah orang yang kedua yang jenius yang seperti Daud ini sudah tidak ada lagi. 他非常爱上帝， Dia sangat mengasihi Tuhan. 他非常喜欢赞美上帝， Dia sangat suka untuk memuji 他也 Tuhan. 喜欢用音乐服侍上帝。 Dia juga sangat suka dengan musik melayani 所以 Tuhan. 基督教历史 Di dalam sejarah kekristenan, 唱诗赞美上帝， menyanyi dan memuji 从 Tuhan 摩西时代米利暗 itu dimulai daripada zaman Musa, zaman Miriam itu, 大卫王做王的时候， sampai ketika Daud menjadi raja 建 Israel. 立了一个体制，也建立了一个传统。 Dia telah membangun satu struktur dan juga satu tradisi. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 全世界最大的宗教就是基督教。 Agama yang terbesar di seluruh dunia adalah kekristenan. 基督教跟所有的宗教最大不同的地方，就是我们有赞美。 Dan perbedaan terbesar dari kekristenan dengan semua agama yang lain adalah kita memiliki 你 puji-pujian. 用音乐这个事情来区分所有的宗教， Ketika kita dengan musik untuk membedakan semua agama yang ada, 你发现除了基督教以外，没有一个宗教的音乐是像样的， saudara akan menemukan bahwa tidak ada agama manapun yang musiknya itu baik. 只有基督教有。 Hanya ada di dalam. 为什么？ Kenapa 因为 demikian? 基督徒深深感受上帝救赎赦罪的恩典。 Karena orang Kristen sungguh-sungguh secara mendalam merasakan anugerah penebusan dan pengampunan yang Tuhan 所以 berikan. 我们从内心的深处感谢上帝，就把荣耀归给主。 Maka dari kedalaman hati kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengembalikan kemuliaan kepada Dia. 所以每个礼拜你的教会唱圣诗，很好听的音乐感动你的心。 Maka di dalam setiap minggu di dalam gereja saudara menyanyi dan mendengarkan lagu-lagu yang sakral yang sangat indah yang menggerakkan hati saudara. 不要忘记，这些音乐不是天上掉下来的， Janganlah saudara lupa bahwa musik lagu ini bukan jatuh dari langit, 这是音乐是有人苦苦一个字一个字写下来的。 tetapi semua musik dan lagu ini dengan susah payah digubah oleh orang. 明天开始， Mulai besok 我们的儿童圣经营， kita menyelenggarakan Bible Camp Nasional. 今年报名的人超过所有的年代， Peserta yang mendaftarkan diri melampaui semua tahun-tahun sebelumnya, 连筹备的人 termasuk kepada panitia 一 penyelenggara. 共有1800人。 Keseluruhan ada 1.800-an 为 orang 了明天开始3天的聚会， demi pelayanan Bible Camp Nasional selama 3 hari yang akan datang 我 ini. 做了一首诗歌， Saya telah menggubah satu lagu 要孝敬父母。 yaitu menghormati dan taat kepada orang 我问你， tua. 你们做父亲、做母亲的人， Saya bertanya kepada bapak ibu yang menjadi ayah dan ibu, 孩子孝敬你，你心里平安吗？ apakah kalau anak-anakmu menghormati engkau merasa sejahtera dan 你 damai? 做父亲、做母亲合格吗？ Apakah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, Anda cukup berkualifikasi? 你尽了你的责任吗？ Apakah tanggung jawabmu? 就怜悯我们， Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. 盼望3天以后， Kita mengharapkan 3 hari 这 kemudian 1000多个孩子里面，至少有400个奉献为主工作。 di dalam 1000-an anak-anak ini paling tidak ada 400 anak yang mempersembahkan diri untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 4天以后， Setelah 4 hari nanti 我们有少年进修会， kita ada lagi retreat untuk para 现 remaja. 在报名的有2700个人。 Sekarang yang mendaftar sudah 2.700 我们 orang anak. 盼望上帝再感动人， Kita mengharapkan Tuhan menggerakkan lagi orang-orang 出来侍奉上帝 untuk。melayani Tuhan. 这样我们死了以后，这个世界还有继续敬拜上帝、敬畏上帝、遵行上帝的旨意，
侍奉上帝的人。 Dengan demikian setelah kita dipanggil Tuhan nanti, di dalam dunia ini masih ada orang-orang yang melanjutkan untuk menyembah kepada Tuhan, untuk hidup takut kepada Tuhan dan hidup melayani Tuhan. 我一生的苦心，一生的计划，求主成就。 Kiranya Tuhan menggenapi segala susah payah, segala rencana yang saya telah lakukan seumur hidup saya ini. 我现在很简单的开始讲，上帝呼召以利亚。 Sekarang secara ringkas saya mulai membicarakan tentang Tuhan yang memanggil Elia. 以利亚的故事，圣经记载的相当清楚。 Kisah tentang Elia ini di dalam Alkitab telah tercatat cukup jelas. 以利亚的存在在整个历史里面有很大的贡献。 Dan keberadaan daripada Elia di dalam seluruh sejarah memberikan sumbangsi yang sangat besar. 但是有几件事我要先提醒。 Tetapi ada beberapa hal yang saya mau ingatkan terlebih dahulu. 第一， Yang pertama, 上帝没有详细告诉我们他怎样找到、怎样拣选以利亚。 Tuhan tidak secara jelas mengatakan kepada kita bagaimanakah dia menemukan Elia ini. 摩西生在埃及， Musa dilahirkan di Mesir. 摩西被丢在河里面， Musa dibuang ke sungai. 摩西被法老的女儿找到， Dan Musa ditemukan oleh putri dari Raja 就 Firaun 收他作为自己的孩子。 dan mengambil dia menjadi anaknya sendiri. 摩西的姐姐就介绍他的妈妈做保姆， Dan kakak dari Musa memperkenalkan mamanya menjadi 就 inang asuh. 很清楚的， Ini sangat amat jelas. 什么时候生下来， Kapan dilahirkan, 什么时代， pada zaman 多少 apakah, 大的时候 pada waktu dia berusia 被 berapa, 带进王宫里面 dan，dia dibawa ke 在 dalam 王 istana. 宫里面可能大概只有40年。 Di dalam istana mungkin hanya 40 tahun 有 lamanya. 长大的时候，他纪念的是神的信仰，不是埃及人的迷信。 Kemudian setelah dia menjadi dewasa, yang dia ingat adalah iman kepada Tuhan, bukan tahyul daripada bangsa Mesir. 他80岁的时候，上帝亲自呼召他， Pada waktu dia berusia 80 tahun, Tuhan sendiri memanggil dia. 摩西就顺服上帝。 Demikianlah Musa taat kepada Tuhan. 这个我不必再讲了， Saya tidak akan mengulanginya 我们 lagi. 已经用了大概5个月讲摩西了， Kita sudah menghabiskan waktu 5 bulan membicarakan 我 tentang 们 Musa. 用了4个月讲亚伯拉罕， Kita menghabiskan waktu 4 bulan 我 membicarakan 们也 Abraham. 用了大概4、5个月讲了大卫了。 Kita juga menghabiskan waktu 4-5 bulan 但 membicarakan 我 tentang 告诉你， Tetapi saya 当 katakan, 上帝拣选第4个重要的人 ketika Tuhan memilih orang yang keempat yang penting ini, 以利亚的时候， ketika Tuhan memilih Elia, 从来没有告诉我们以利亚的身世怎么样。 selamanya tidak mengatakan kepada kita bagaimanakah tentang kelahiran dari Elia ini. 以利亚的父亲是谁？ Siapakah ayah dari Elia? 以利亚的母亲是谁？ Siapakah ibu dari Elia? 圣经一个字都没有记载 Satu。kalimat pun tentang hal ini tidak 这 dicatat 个 dalam Alkitab. 异军突起的一个人， Orang yang tiba-tiba muncul seperti 历 ini. 史上从来没有告诉我们以利亚的家世、他的背景、他的祖宗是谁。 Di dalam sejarah itu selamanya tidak mengatakan kepada kita siapakah keluarga daripada Elia, sebagaimanakah latar belakang dan semuanya itu. 第二样， Hal yang kedua, 圣经也没有记载他来的城市多么重要， Alkitab juga tidak mencatat kota tempat dia datang itu berapa 只有 pentingnya. 记载一句话：他的提斯比人。 Hanya mencatat satu hal ya, bahwa dia dari Ya. Tisbe. 提斯比到底是个什么城市？ Kota yang seperti apakah kota Tisbe itu? 当地有多少人口？ Ada berapa banyak populasi di sana? 出过什么名人？ Ada tokoh manakah yang muncul 一 dari sana? 句话都没有提， Satu kalimat pun tidak 只有说 disampaikan. 以利亚是从那里出来的。 Hanya mengatakan dari manakah Elia itu muncul. 第三样， Yang ketiga, 以利亚一生从来不妥协， seumur hidup daripada Elia itu tidak pernah kompromi. 他是历史中间唯一完全属于耶和华的人。 Dia adalah orang satu-satunya di dalam sejarah yang sepenuhnya adalah milik 我 Tuhan. 们几乎没有看到以利亚反叛上帝， Hampir tidak pernah kita melihat bahwa Elia memberontak menentang kepada 所 Tuhan. 以他是上帝的人， Maka dia adalah seorang abdi Allah. 他是属于上帝的人， Dia adalah orang yang milik 他 Tuhan. 是全心全意服侍上帝的人。 Dia adalah seorang yang sepenuh hati melayani Tuhan. 圣经里面没有妥协的例子，
以利亚是最好的榜样。 Di dalam Alkitab contoh orang yang tidak pernah kompromi, Elia adalah contoh yang terbaik. 神要他做什么，他一定做什么； Apa yang Tuhan ingin dia lakukan, dia pasti kerjakan. 神要他到什么地方，他一定就到那个地方。 Kemana Tuhan mau dia pergi, dia pasti akan ke sana. 他一生经济来源从哪里没有记载， Seumur hidup bagaimanakah datangnya kecukupan ekonomi dia, Alkitab juga tidak mencatat. 他依靠什么生活也没有记载。 Apakah yang dia sandarkan untuk melalui hidupnya juga tidak 以利亚 mencatat. 几年几月生没有记载。 Tahun kapankah Elia dilahirkan juga tidak 以利 dicatat. 亚什么时候死更没有记载， Kapankah Elia mati itu terlebih lagi tidak 因为 pernah 以 dicatat. 利亚是圣经里面第二个没有死就被上帝接到天上去的。 Karena Elia adalah orang yang kedua yang tercatat bahwa orang tidak mengalami kematian yang dijemput ke surga. 这个人太特别了。 Ini merupakan terlalu istimewa dan unik. 那么我要问，以利亚的时代 Lalu saya mau tanya, dalam zaman Elia, 是一个很荣华的时代吗？ apakah adalah zaman yang penuh dengan kemewahan? 不是， Bukan. 以利亚的时代 Pada zaman Elia, 是很平顺、很丰盛、很顺利的时代吗？ apakah merupakan zaman yang sangat lancar dan sangat penuh dengan kemewahan kemakmuran? 不是， Bukan. 以利亚活的时代 Pada zaman Elia hidup 是政治非常混乱的时代。 adalah zaman di mana politik paling kacau. 以利亚活的时代 Pada zaman Elia hidup 是当时的人最不顺服上帝的时代。 adalah zaman di mana orang-orang yang paling tidak taat kepada Tuhan. 以利亚活的时代 Pada zaman Elia hidup 有一个很坏的王，叫做亚哈王。 ada seorang raja yang sangat jahat bernama Raja Ahab. 这个人私人的生活不敬畏上帝， Orang ini hidup yang tidak takut kepada Tuhan. 他不敬拜上帝， Dia tidak menyembah kepada Tuhan. 他不信上帝 Dia，tidak percaya kepada Tuhan. 他相信的是假神巴利。 Yang dia percaya adalah ilah yang palsu yaitu Baal. 巴利是很邪恶的神， Baal adalah dewa yang sangat jahat. 敬拜巴利的人一定不爱上帝。 Orang-orang yang menyembah kepada Baal pasti tidak mengasihi Tuhan. 亚哈王把巴利当作他的神， Dan Raja Ahab menganggap Baal 所以 sebagai 整 Tuhannya. 个以色列国没有神权的统治。 Maka seluruh bangsa Israel tidak lagi ada kuasa daripada Tuhan yang menguasai memimpin 不 mereka. 但如此， Bukan saja demikian, 巴利娶了一个很反对上帝的妻子， Ahab telah memperistri seorang yang sangat menentang kepada Tuhan. 这个人叫做什么？ Isabel. 啊，你叫什么？ Isabel. Ini wajah Isabel. 伊莎贝尔， Isabel. 以西别这个皇后更是一个抵挡上帝的人。 Ratu atau istri daripada Raja Ahab ini bernama Isabel yang lebih lagi adalah seorang yang menentang kepada Tuhan. 她不顺服丈夫， Dia tidak taat kepada suaminya 丈夫不顺服主， dan suami tidak taat kepada 所以 Tuhan. 太太不顺服丈夫， Maka istri tidak taat kepada suami. 这是因果常有的事情。 Ini adalah sebab akibat yang senantiasa terjadi. 很多人自己选择自己的神， Banyak orang yang memilih ilah atau Tuhan 很 mereka 多人 sendiri. 自己决定自己的信仰。 Banyak orang yang menentukan iman kepercayaan mereka 因为 sendiri. 这个世界有很错误的看法，上帝造人给人自由，所以人就不必顺服上帝。 Karena di dalam dunia ini banyak sekali pemikiran pandangan yang sangat amat salah bahwa Tuhan menciptakan manusia memberikan kebebasan sehingga mereka boleh memilih iman kepercayaan mereka 不 inginkan. 但如此， Bukan saja demikian. 以利亚时代亚哈王作代，做了很多坏事。 Bahkan di dalam zaman Elia, Raja Ahab ini telah melakukan hal yang sangat amat jahat 也为自己建立了他的宗教势力。 dan dia juga telah membangun satu kuasa agama bagi dirinya sendiri. 巴利用国家的钱养了400个假先知， Dan Ahab telah memakai uang negaranya untuk memelihara menghidupi 400 nabi palsu Baal ini. 亚哈用国家的钱发薪水给他们， Ahab dengan uang negara memberikan gaji kepada mereka. 他们作威作福， Mereka melakukan hal yang semena-mena. 敬拜假神， Mereka menyembah kepada 他 ilah 们 yang palsu. 误导百姓， Mereka menyesatkan umat. 不让以色列人敬拜上帝。 Mereka tidak mengizinkan bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. 巴利的权柄大得不得了， Kuasa daripada Ahab ini sangat amat besar. 亚哈就靠着巴利
控制以色列人。 Demikianlah Ahab bersandar kepada Baal untuk menguasai bangsa 那 Israel. 么整个国家乱七八糟， Seluruh negeri terjadi begitu kacau. 而且正遇到一件上帝许可发生的事情。 Dan mereka justru menghadapi satu hal yang diizinkan Tuhan untuk 什 terjadi. 么事呢？ Hal apakah 有itu? 3年半的大饥荒临到以色列， Bahwa ada masa paceklik yang besar 3,5 tahun lamanya menimpa bangsa Israel. 这是历史上记载过的最多的、最大的、最可怕的饥荒。 Ini merupakan masa paceklik yang terbesar dan terlama yang tercatat di dalam sejarah. 为什么有这样的3年半呢？ Mengapa ada masa paceklik yang lama ini 因为 selama 3,5 以 tahun? 利亚讲一句话， Karena Nabi Elia mengatakan satu 一 kalimat, 个人讲一句话， seseorang yang mengatakan satu kalimat, 整个天地都照着他的话行了那些可怕的事情。 bahkan langit dan bumi pun menaati kalimat yang diucapkan dan melakukan hal itu. 你知道以利亚的力量多么大了？ Tahukah saudara betapa besarnya kuasa daripada Elia 以 ini? 利亚的影响多么大呢？ Betapa besarnya pengaruh dari Elia 今 ini? 天有谁像他敢讲一句话就决定国家3年半的这个危机呢？ Hari ini ada siapakah yang bisa mengatakan kalimat yang bisa mempengaruhi seluruh negeri bahwa di negeri itu akan terjadi paceklik selama 3,5 tahun? 今天很多传道人讲话，连会友都不一定要听。 Hari ini banyak hamba Tuhan, bahkan mereka mengungkapkan kalimat apapun, jemaatnya tidak mau mendengarkan. 很多人以为神学毕业了，已经是上帝的仆人，已经可以替上帝讲话，他讲的话就算数了。 Banyak orang yang mengira setelah mereka tamat daripada sekolah teologi, mereka mengatakan apapun pasti akan ditaati dan mereka mengatakan mereka bisa memutuskan segalanya. 很多传道人讲话没有能力，没有人听他。 Oleh karena itu banyak hamba Tuhan, kalimat yang mereka sampaikan tidak berkuasa dan tidak mau didengar oleh 但 jemaatnya. 全本圣经却告诉我们，有一个人叫做以利亚， Tetapi dari seluruh Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ada satu orang yang bernama Elia. 他讲的每一句话，上帝印证他， Setiap kalimat yang dia ucapkan Tuhan memberikan konfirmasi. 这是非常反常的事情。 Ini merupakan hal yang sangat tidak lumrah. 为什么说非常反常呢？ Mengapa dikatakan begitu 因为 tidak normal? 圣经借着人见证上帝， Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah memakai manusia untuk menyaksikan Tuhan. 人传讲上帝的话， Manusia memberitakan firman 人 Tuhan. 为上帝做见证。 Manusia bersaksi untuk 但 Tuhan. 是以利亚的事情完全反过来， Tetapi untuk hal tentang Elia ini sama sekali 不 kebalikannya. 是以利亚为上帝做见证， Bukanlah Elia yang bersaksi untuk Tuhan, 相反的， tetapi sebaliknya. 上帝为以利亚做见证。 Tetapi Tuhanlah yang bersaksi untuk 你 Elia. 说唐牧师，你怎么可以这么讲呢？ Saudara mengatakan pendeta Stephen, bagaimana engkau bisa mengatakan 因为 seperti itu? 圣经提到以利亚先讲话， Karena Alkitab mencatat Elia terlebih dahulu mengatakan, 上帝就印证以利亚所讲的话。 maka demikianlah Tuhan mengkonfirmasi yang disampaikan oleh 这个 Elia. 在亚伯兰时代没有， Ini tidak terjadi dalam zaman Abraham, 摩西的时代没有， tidak ada di dalam zaman Musa, 在大卫的时代没有， juga tidak ada di dalam zaman 在 Daud. 以后的时代也没有， Pada zaman-zaman sesudahnya juga 只有 tidak 在 ada. 以利亚时代发生这件上帝印证以利亚的话。 Hanya di dalam zaman Elia, Tuhan mengkonfirmasi kalimat yang diucapkan oleh Elia. 今天研究神学的人很少看到这一点， Hari ini orang-orang yang meneliti teologi jarang sekali mereka bisa melihat tentang hal 所 ini. 以我们的教会应当产生信仰上、神学上的革命。 Maka hendaklah dalam gereja ini muncul dia satu revolusi terhadap hal-hal yang bersifat teologi 对 seperti ini. 圣经的认识 Pengenalan kita terhadap Alkitab 有跟从前不一样的看法， itu memiliki pandangan yang 我 berbeda 们 dengan masa. 才能够明白上帝的引导。 Barulah kita bisa mengerti akan pimpinan dan tuntunan 那 dari 么 Tuhan. 刚才那一句话什么意思呢？ Lalu apakah artinya daripada kalimat tadi sebelumnya? 上帝先讲话，我们见证他的话是对的，这是普通的次序。 Tuhan berkata-kata terlebih dahulu. Kita menyaksikan perkataannya itu. Ini merupakan urutan yang lazim. 这个是应该的。 Ini yang memang sepatutnya seperti itu. 神先讲话， Tuhan terlebih dahulu berkata, 我们为他做见证， kita bersaksi untuk dia. 我们证实他的话是真的。 Kita mengkonfirmasi bahwa firman-Nya itu sejati dan benar. 以利亚完全不一样。 Tetapi sama sekali berbeda dengan Elia. 圣经告诉我们，
以利亚先讲话， Alkitab mengatakan kepada kita, Elia lah yang terlebih dahulu berkata, 上帝站在他一边， dan Tuhan berdiri di pihak 上帝 dia, 印证他的话， dan Tuhan mengkonfirmasi kalimat 上 dia, 帝显明他的话是真的， dan Tuhan menyatakan kalimat yang diucapkan itu 整个 benar. 世代都看见以利亚讲的话不是空话。 Maka seluruh zaman itu melihat bahwa kalimat yang diucapkan oleh Elia itu bukanlah kosong. 以利亚讲的话一定要实行， Kalimat yang diucapkan oleh Elia pasti harus 而 terjadi. 且不是百姓实行， Bahkan 是上帝实行以利亚所讲的话。 Bahkan bukan rakyat yang melaksanakannya, tetapi Tuhanlah yang melaksanakan apa yang diucapkan oleh Elia. 这个不是反常的事吗？ Bukankah ini merupakan hal yang tidak lazim? 这个不是历史上从来没有的事的吗？ Bukankah ini merupakan hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah? 这种革命性的上帝的作为，圣经也只有记载在以利亚的时代。 Karya daripada Tuhan yang bersifat revolusi seperti ini hanya di dalam zaman Elia yang tercatat di dalam Alkitab. 现在很多传道人讲的话，上帝不听， Hari ini banyak kalimat yang diucapkan oleh hamba Tuhan, Tuhan tidak 上 mendengarkan. 帝也不印证。 Tuhan juga tidak memberikan 因为 konfirmasi. 很多传道人讲的话是乱讲，照自己的意思去解圣经的真理。 Karena banyak hamba Tuhan yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sembarangan, yang mereka memutarbalikkan kalimat yang diucapkan oleh Alkitab 很 sendiri. 多传道牧者讲的话变成笑谈，不但基督徒看不起，外邦人更看不起。 Banyak kalimat yang diucapkan oleh para hamba Tuhan itu menjadi lelucon. Bukan saja orang Kristen menghinanya, bahkan orang di luar Kristen pun sangat menghina. 这表示什么呢？ Apakah maksudnya 表 hal 示 ini? 有分量的传道人越来越少， Ini berarti bahwa hamba Tuhan yang berbobot itu semakin sedikit. 讲话有价值、有真理、有分量的传道人越来越少。 Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang berbobot, yang bernilai itu semakin sedikit adanya. 只有讲真话可以存到永久， Hanyalah yang menyampaikan kebenaran yang sejati itu baru bisa bertahan lama. 这是圣经的原则。 Inilah prinsip Alkitab. 今天我们传道的人 Hari ini kita yang mengabarkan firman Tuhan, 讲的话是真的， yang kalau kita sampaikan adalah yang benar, 讲的话是实在的， kalau yang kita sampaikan itu adalah yang 讲 benar, 的话是可靠的， kalau yang kita sampaikan itu memang benar dan bisa 讲 diandalkan, 的话几十年不改变的， yang kita sampaikan puluhan tahun tidak akan berubah. 这些话是神喜爱的话。 Kalimat-kalimat ini yang sangat berkenan kepada 如 Tuhan. 果传道人讲的话是跟着政治的潮流而改变的， Kalau kalimat yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu mengikuti arus daripada perubahan politik, 那就没有价值。 itu tidak bernilai. 那么以利亚讲什么话呢？ Lalu kalimat apakah yang disampaikan oleh Elia? 圣经记载第一句话， Alkitab mencatat kalimat yang pertama. 以利亚讲什么呢？ Apakah yang disampaikan oleh Elia? 我指着永生的上帝起誓。 Demi Tuhan yang hidup, aku bersumpah. Dia berbicara dengan sumpah. 他用启示的方式来讲话， Dia berbicara demi nama Tuhan. 他奉上帝的名字来讲话， Nama Tuhan yang hidup kekal. 永生上帝的话语， 我用上帝永生的权柄来讲话。 dengan kuasa Allah yang hidup, saya berkata-kata. 我指着永生的上帝对你们发誓。 Demi Tuhan yang hidup, aku 哇 bersumpah. 我真的不明白 Sungguh saya, 有这样勇敢的传道人， sungguh saya tidak mengerti ada seorang hamba Tuhan yang sedemikian beraninya, 这样绝对的精神， yang dengan semangat yang sedemikian mutlaknya, 讲话完全不妥协， kalimat yang diungkapkan itu sama sekali tidak ada kompromi, 完全不自私， sama sekali tidak ada egoisme, 完全根据上帝永生的本质，向百姓宣传上帝。 sepenuhnya dengan esensi kekekalan dan Allah daripada Allah yang hidup, dia mengumumkan kepada umat 以 Tuhan 利亚说什么？ apa yang disampaikan oleh 我 Elia. 只说永生的上帝对你们起誓。 Demi Allah yang hidup, aku bersumpah. 他起誓什么呢？ Apakah yang dia sumpah? 这3年，如果我不祷告，天必不下雨。 Selama 3 tahun ini jikalau saya tidak berdoa, langit tidak akan turunkan hujan. 我吓死了！ Saya sangat terkejut. 你敢这样讲吗？哪一个人敢这样讲？ Siapakah yang berani mengatakan? 只有以利亚。 Hanya Elia. 我告诉你，百姓听， Saya katakan kepada saudara semua umat mendengarkan. 从今天开始， Mulai hari ini 有3年半天不下雨。 ada 3,5 tahun lamanya langit tidak turun 那 hujan. 么
你们怎么知道呢？ Lalu bagaimanakah kalian tahu? 你们活在这个世界里面， Kalian hidup di dalam dunia 你 ini. 们可以见证， Kalian boleh menyaksikannya. 你们可以亲自经历。 Kalian boleh mengalaminya sendiri. 3年不下雨， 3,5 tahun tidak hujan. 为什么？ Mengapa demikian? 因为我不祷告。 Karena saya tidak berdoa. 圣经里面祷告跟上帝旨意的关系最严谨的结构、最清楚的表达，就是这一次。 Di dalam Alkitab, hubungan yang paling ketat, yang paling dekat antara doa dengan kehendak Tuhan adalah dalam 今 peristiwa 天 ini. 许多的基督徒已经不信祷告了， Karena banyak sekali orang Kristen tidak lagi percaya kepada kuasa doa. 因为你祷告，你实实在在在寻找你的命运要到哪里去。 Karena ketika saudara berdoa, sesungguhnya saudara sedang mencari kemanakah arah nasib hidupmu itu. 根本不知道上帝永恒的旨意， Saudara sama sekali tidak mengetahui rencana atau kehendak Tuhan yang kekal. 根本不相信上帝的引导， Saudara sama sekali tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. 所以你祷告存心半信半疑， Maka di dalam doa saudara, saudara setengah percaya, setengah ragu. 你祷告没有能力。 Saudara berdoa tidak berkuasa. 但是圣经告诉我们，以利亚说：“我祷告跟上帝的旨意是没有脱离关系的。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, Elia mengatakan, aku berdoa dan hubungan doanya dengan kuasa dan kehendak Tuhan itu tidak terpisahkan. 除了耶稣基督以外， Selain daripada Yesus Kristus, 最有能力祷告的人，全本圣经就是以利亚。 orang yang paling berkuasa di dalam doa di dalam seluruh Alkitab itu adalah Elia. 比摩西， Dibandingkan dengan Musa, 比大卫， dibandingkan dengan Daud, 比彼得， dibandingkan dengan Petrus, 比保罗， dibandingkan dengan 比 Paulus, 耶稣所有的门徒， dibandingkan dengan semua murid dari Yesus, 能力更大。 kuasanya 我 lebih. 只说永生的上帝向你们启示， Demi Tuhan yang hidup, aku bersumpah kepada kalian, 3年里面， di dalam 3,5 tahun 我 ini, 如果不祷告， jikalau aku tidak berdoa, 天就不会下雨， maka langit tidak akan turunkan 你 hujan. 们就会经历大饥荒， Maka kalian akan mengalami paceklik yang besar. 没有人可以想象， Tidak ada seorang pun yang bisa 一 membayangkan. 年不下雨， 1 tahun tidak turun hujan, 什么事情发生？ apakah yang terjadi? 2年不下雨， 2 tahun tidak turun 世 hujan, 界变成什么？ bagaimanakah dunia ini? 3年不下雨， 3 tahun tidak turun hujan, 地的状况会怎么改变？ bagaimanakah keadaan tanah 你看到大饥荒来到的时候， ketika saudara melihat datangnya paceklik yang besar, 土地干旱， tanah menjadi kering 地发龟裂， dan tanah menjadi retak, 好像乌龟的这个背一样，变成一块一块的， seperti bagian belakang dari tempurung kura-kura itu, 中间是洞， di bagian tengah adalah lubang 要 celah, 吸水。 akan menyerap 没有水下来。 tidak ada air yang turun. 3年里面， Di dalam 3 tahun, 草都不生， rumput pun tidak tumbuh, 稻米更不生， dan padi apalagi, 五谷作物完全枯竭。 semua padi, semua tumbuh-tumbuhan itu kering. 那么百姓找有没有一粒米可以吃？ Lalu umat mencari apakah ada sebutir beras bisa 有没有 dimakan, 一粒豆可以吃？ apakah ada sebutir kacang-kacangan 有 yang 什么 bisa 作 dimakan, 物可以供应我们饥饿的事情？ ada tumbuhan apakah yang bisa memenuhi kebutuhan kelaparan kita. 遍地寻找，没有一粒米， Di seluruh dunia dicari tidak ada sebutir beras pun, 没有一粒豆， tidak ada sebutir kacang pun, 没有一只甘蔗， tidak ada apa, 没有一个水果。 tidak ada buah 你 apapun. 想想那3年你怎么生活？ Saudara bisa membayangkan selama waktu 3,5 tahun itu bagaimana 你 kau 一 melanjutkan 天 hidupmu. 吃3餐， Satu hari saudara makan 3 kali, 没有作物， tidak ada tumbuhan, 没有所有的活田长出食物来， tidak ada tumbuhan manapun yang tumbuh daripada ladang. 你怎么过日子呢？ Bagaimana engkau melalui hidupmu? 这是当时以色列的状况。 Inilah keadaan Israel pada waktu itu. 那个时候是世界最艰难的日子。 Pada waktu itu adalah masa yang tersulit yang dialami oleh bangsa 我 Israel. 小的时候， Pada waktu saya kecil, 我经历过日本时代打战的痛苦。 saya pernah mengalami penderitaan ketika terjadi perang dengan 我 Jepang. 大概5岁的时候， Kira-kira saya berusia 5 tahun. 有一次我打开我家里的门， Suatu kali ketika saya membuka pintu rumah, 很难， sulit sekali. 我勉强打开来， Saya memaksanya untuk membuka. 忽然间砰一声， Tiba-tiba
我吓了一跳， Terdengar satu suara yang 原来 besar. 有一个 Terkejut sekali. 死人靠在我的门， Rupanya ada seorang yang sudah mati bersandar di pintu 所 kami. 以我开门很难。 Maka sulit sekali saya membuka 当我一 pintunya. 开的时候， Ketika saya membuka pintu, 这个人已经死了，他就倒下来 orang 了。 ini sudah mati dan langsung 我 ambruk. 们 jatuh. 看下去是一个尸体， Saya melihat itu 为什么呢？ jenazah. 因为那时候饥荒的日子， Karena waktu itu adalah masa pacaklik juga 很 kelaparan. 多人饿死， Banyak orang mati 很 kelaparan. 多人冷死。 Banyak orang mati kedinginan. 三更半夜冬天的时候， Di tengah malam di musim dingin, 他们没有地方睡觉， mereka tidak mempunyai tempat 他 untuk 们 istirahat. 几天没有吃饭 Mereka 了。 sudah beberapa hari tidak 所以 makan. 那一天早上我把门打开的时候， Pada hari itu pagi ketika saya 人 membuka 就 pintu, 砰跌下 orang itu 来， langsung jatuh. 看他 Saya melihat dia, 已经没有呼吸了， dia sudah tidak lagi bernafas. 已经没有跳动 Dia 了。 sudah tidak 我 lagi 马上 jantung. 告诉旁边附近的警察， Saya langsung memberitahukan kepada polisi yang ada di sekitar, 你们把他抬走吧， bawalah dia pergi. 我不知道怎么处理这个 Saya 事情。 tidak tahu bagaimana kami menyelesaikan 这 hal 是 ini. 我亲身小的经历过的事情。 Ini merupakan satu peristiwa yang pernah saya alami ketika saya 我 masuk. 相信印尼这几十年，甚至100-200年来，没有遇过这样的事情。 Saya percaya bahwa selama puluhan tahun belakangan ini atau bahkan 100-200 tahun pun di Indonesia tidak akan mengalami hal ini. 那是81年前， Itu adalah 81 tahun yang lalu. 1945年， Itu tahun 1945. 中国跟日本内战的时候，抗战的时候， Ketika terjadi peperangan antara Tiongkok dengan Jepang 遇到了饥饿、 dan timbullah 贫 kelaparan 穷， dan miskinan 还有冷死， dan juga orang-orang yang mati kadang 路上都是尸体， di jalanan penuh dengan mayat. 怕得不得了。 Saya begitu ketakutan. 我那时候才5岁， Waktu itu saya baru berusia 5 tahun. 后来我的保姆把我抱到一个地方去， Kemudian inang pengasuh saya membawa saya ke satu tempat. 半路的时候，飞机来了。 Di tengah jalan terdengar suara deruan daripada pesawat tempur. 我5岁的孩子看天上， Saya berusia 5 tahun, saya melihat ke 看 langit. 见一架飞机就炸下几个炸弹， Saya melihat satu pesawat tempur itu menjatuhkan bom. 就在我的面前，不到20公尺， Yaitu di hadapan saya tidak sampai 20 meter 一座 jaraknya. 3层楼的房子被炸下来了， Demikianlah satu bangunan 3 lantai itu dibom. 整个房子倒下来， Bangunan itu langsung runtuh 有人大声惨叫， dan ada orang yang berteriak keras 我的保姆快快把我带回家。 dan pengasuh saya cepat-cepat membawa saya pulang. 为什么呢？ Kenapa demikian? 因为他们说有一个女人怀孕还没有生，炸弹把她炸下了，她里面的肚子的孩子就流出来了。 Karena ada orang yang mengatakan di dalamnya ada seorang yang hamil dan anaknya belum dilahirkan tapi kena bom, maka anak perutnya pecah dan anaknya itu keluar. 很多人在那边哀哭， Banyak orang yang menangis di sana. 大喊大叫 Mereka berteriak histeris. 啊！我们不要看热闹， Oh, kita jangan melihat dari 保 keramaian. 姆把我抱回家， Demikianlah pengasuh saya membawa 进 saya 到 pulang 房间锁起来 dan。masuk ke dalam kamar dan langsung dikunci. 那个时候厦门正在抗日战争的时代， Waktu itu adalah zaman peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. 很多人没有饭吃， Banyak orang tidak mempunyai makanan. 很多人饿死， Banyak orang mati kelaparan. 很多人冷死。 Banyak orang mati kedinginan. 3更半夜死在街头， Di tengah malam mereka mati di jalanan. 那个时候的印象到现在我86岁还不能忘记。 Kesan seperti itu sampai sekarang saya berusia 86 tahun itu masih tidak bisa 那当 terlupakan. 我注意圣经的时候， Tetapi ketika saya memperhatikan Alkitab, 圣经也记载这样的事情。 Alkitab juga mencatat tentang hal seperti ini. 圣经记载的事情是世界上真正发生过的很可怕的事情。 Peristiwa yang tercatat dalam Alkitab adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi dalam dunia dan sangat mengerikan. 你听过人测人的故事吗？ Pernahkah saudara mendengarkan kisah manusia makan manusia? 圣经记载， Alkitab mencatat 因为太贫穷了， karena terlalu 因为 miskin, 太饥饿了， karena terlalu lapar, 没有东西可以买， tidak ada makanan yang 没有东西可以吃， tidak ada makanan yang bisa 就 dimakan, 把自己的孩子杀来吃。 maka mereka membunuh anak mereka sendiri 这 untuk 些 makan. 可怕的日子来到的时候， Ketika datangnya hari-hari yang 我 sangat 们 mengerikan 这 seperti 些 ini, 平常太平安、太顺利的人，我们不知道怎么活下去。 kita orang-orang yang biasanya melalui hidup yang terlalu nyaman, terlalu damai sejahtera, kita tidak bisa mengerti akan peristiwa seperti 但是 ini. 历史上真正发生这样的事情。 Tetapi sesungguhnya dalam sejarah pernah terjadi hal seperti ini. Mendelssohn 有一首诗歌说：“路上有人在讨饭。”
Di dalam lagu Gubuhan daripada Mendelssohn ada satu lagu pujian mengatakan di dalam satu lagunya itu ada di jalanan ada seorang yang sedang meminta-minta. Banyak orang yang minta uang di dalam zaman kelaparan. Dim 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 da dim dam dem dam di do dem dam dim dam dam dim di dim da dim dam dem dim dam 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 bom bom dim dem dam dem dim dam。我唱那些歌我会哭。 Ketika saya menyanyikan lagu-lagu itu saya bisa 因 menangis 为那些事是记载在圣经里面。 karena peristiwa-peristiwa itu tercatat di dalam Alkitab. 为什么上帝不拯救呢？ Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan? 为什么以利亚不帮助呢？ Mengapa Elia tidak menolong? 他不是上帝的仆人吗？ Bukankah dia adalah hamba Tuhan? 上帝不是大能的吗？ Bukankah Tuhan itu maha kuasa? 他不是先知吗？ Bukankah dia adalah nabi? 不但不拯救， Bukan saja tidak 是 menyelamatkan, 他讲的那句话： bahkan karena kalimat yang dia pernah ucapkan 我只做永生的上帝启示。 demi Allah yang hidup aku bersumpah, 我这几年若不祷告， jikalau beberapa tahun ini aku tidak berdoa, 天就不降下雨了。 maka langit tidak akan menurunkan hujan. 上帝说：“谁讲的 Tuhan mengatakan, siapa yang mengatakan?？” 以利亚说：“我讲的。 Elia mengatakan, saya mengatakan. ”真的吗？ Sungguhkah demikian? 上帝说：“真的。 Tuhan mengatakan sungguh demikian. 为什么你这么讲？ Mengapa engkau mengatakan 因为 seperti itu? 你先看到我的带领， Karena engkau terlebih dahulu melihat pimpinanku. 你知道以色列人离开我， Engkau tahu bangsa Israel telah meninggalkan aku. 所以我要审判他们， Maka aku akan menghakimi 我 mereka. 降灾难给他们， Aku akan menurunkan bencana 我 kepada 要 mereka. 纪年不下雨， Selama beberapa tahun tidak akan 让他 turun 们 hujan. 大受饥荒。 Biar mereka mengalami paceklik yang besar. 以利亚说：“主啊，我看见了， Elia mengatakan, oh Tuhan aku sudah 我 melihatnya. 为你先讲这些话。 Demi engkau aku mengatakan kalimat ini terlebih 主 dahulu. 啊，你印证我所讲的话是 Oh, 真的。 Tuhan berikan konfirmasi bahwa yang saya ucapkan itu adalah 以 benar. 利亚讲了以后， Setelah Elia mengatakannya, 上帝3年不降雨给你们， dan Tuhan selama 3,5 tahun tidak menurunkan hujan kepada kalian. 上帝就印证以利亚讲的话。 Demikianlah Tuhan mengkonfirmasi kalimat yang disampaikan 你 oleh 看， Elia. 上帝的子民 Saudara lihat umat dari Tuhan. 以色列百姓受了3年的大饥荒， Dan bangsa Israel, umat Tuhan mengalami paceklik yang besar selama 3,5 tahun. 遍地饥荒， Dan langit, dunia penuh dengan bencana paceklik. 遍地贫穷， Dan seluruh dunia miskin. 整个以色列国充满讨饭的人。 Seluruh bangsa Israel penuh dengan orang yang meminta-minta. 上帝啊，为什么你离弃我们呢？ Oh Tuhan, mengapa engkau meninggalkan 上帝说： kami? 因为你们先离弃我， Tuhan mengatakan karena kalian terlebih 我 dahulu 现在 meninggalkan aku. 把灾难降给你们， Sekarang aku menurunkan bencana kepada 叫你 kalian. 们回到我面前 Supaya 来。 kalian boleh kembali kepadaku. 你们得听以利亚的话， Kalian harus mendengarkan kalimat 以利 daripada 亚就 Elia. 这样勇敢， Saudara lihat sedemikian beraninya, 这样忠心， sedemikian setianya 遵行上帝的旨意。 untuk melakukan kehendak 亲 Tuhan. 爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami 请 kasih, 你不要忘记， jangan engkau lupa. 上帝是信实可靠的， Allah adalah Allah yang setia dan bisa diandalkan. 上帝讲话算数的。 Kalimat yang diucapkan oleh Allah itu pasti akan 但 digenapi. 你不要忘记， Janganlah engkau lupa. 上帝也是轻慢不得的。 Allah adalah juga Allah yang tidak bisa 你 dipermainkan. 不要以为你随便反对上帝， Janganlah saudara mengira saudara boleh sembarangan menentang kepada Tuhan. 你可以决定你的命运， Saudara boleh menentukan nasib 你 hidupmu. 保证你的生活。 Saudara boleh memberikan jaminan akan hidupmu. 上帝离开我们的时候， Jikalau pada saat Tuhan 我们 meninggalkan 什 kita, 么都不能做。 maka apapun tidak bisa lagi kita lakukan. 求主怜悯我 Dan 们， Tuhan berbelas 就在 kasih kepada kita. 这样的时代里面， Justru dalam zaman seperti 以 ini, 利亚出现了。 Elia muncul. 这是今天我们第一讲， Inilah khotbah yang pertama. 接下去 Selanjutnya 我 nanti 要用几个月讲以利亚蒙上帝呼召，在当代做了什么工作。 saya akan membicarakan melanjutkan tentang Elia yang mendapatkan panggilan daripada Tuhan di dalam zamannya. Apakah pekerjaan pelayanan yang telah lakukan? 求主赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 今天我就讲到这里， Sampai di sini saja. 我们先做一个祷告， Mari kita berdoa. 请胡信长老带领我们祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢主，因为你再一次用你的话语在勉励我们，提醒我们能够做一个好的基督徒。主啊，今天我们听到有关以利亚的
这个事情，求主继续的帮助我们能够反复思想，怎样成为主忠心的仆人，怎样成为主勇敢为主做见证的仆人，勇敢为主完成你的旨意的仆人。主啊，求你加添力量给我们，好叫我们能够走完我们人生的道路的时候，我们能够靠着主的恩典来得胜任何的试探，任何的引诱，让我们能够成为主你美好的见证人。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melalui khotbah hari ini mengingatkan kepada kami bagaimanakah kami harusnya meneladani apa yang dilakukan oleh Elia, menjadi seorang hamba Tuhan yang berani, yang setia kepada pimpinan Tuhan. Walaupun ada bencana, ada kesulitan yang dialami, tetapi terus bersandar kepada Tuhan untuk mengalahkan setiap pencobaan. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami di dalam menjalani hidup kami ini, kami boleh terus bersandar kepada anugerah Tuhan untuk mengalahkan setiap pencobaan, setiap godaan, sehingga kami boleh menjadi saksi yang baik bagi nama Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.